Assalamualaikum. Share screen. Suara okey tak? Clear tak? Okay, Assalamualaikum. So malam ni kita akan go through volume. Okay, volume multi time frame analysis, type of trading setup, and then kita belajar screening. Lepas tu macam mana kita nak pick stops. Maksudnya dari segi guidelines name selection lah. And then seterusnya last kali for type of stop loss. So malam ni just tak banyak sangat. Just slide session kan. So everything will be continue tomorrow. And then malam esok siapa yang macam nak join Q&A session, saya ada bonus session untuk malam esok. So kalau ada macam a few yang tak faham, sebab bila kita belajar daripada question orang kan, kita tengok dari segi perspektif orang lain punya question tu, banyak juga sebenarnya kita boleh belajar. So benda tu bagus lah. Saya suka tengok, kalau even kalau baca buku pun saya suka baca buku interview macam tu lah. Sebab benda tu, question tu I think lagi best lah daripada teori kan. Alright, so dah boleh start. Okay, so malam ni kita start. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so malam ni saya akan start dengan volume. Okay, so volume ni kita tahu selain daripada price action ataupun candlestick, so volume ni benda yang penting lah. Volume ni kita kena faham dulu. Volume ni amount of share, maksudnya amount of saham yang bertukar tangan based on time frame lah. Tak kisahlah kalau kita tengok chart daily, so maksudnya satu candle tu dalam masa sehari lah. Volume tu dalam masa sehari.
So amount of share yang bertukar tangan. Okay, so volume ni kita nak tengok dari segi big volume tu. Okay, kita nak tahu macam mana suatu saham tu big volume. So kita tak boleh cakap lebih daripada 1 million ataupun lebih daripada 2 million sebab setiap daripada saham-saham ni dia berbeza-beza. So volume ni dikategorikan sebagai relatif lah. Maksudnya kalau kaunter-kaunter yang contoh macam kaunter Inari ataupun kaunter-kaunter teknologi, so kita tengok big volume dia mungkin boleh sampai ke 500 million, 400 million. Tapi kalau kita tengok kaunter-kaunter yang biasa, kita tengok 1 million, 900k. So kita kena tengok dari segi based on counter tu lah. So yang penting bagi saya, kalau volume ni macam mana kita nak tengok dia besar ataupun kecil adalah berdasarkan relative volume. Okay, so relative volume ni dia punya formula adalah volume bahagi dengan average volume dalam masa 50 hari. So boleh guna ikut masing-masing lah. Ada yang guna 20 hari. Tapi saya nampak kebanyakan technical analyst guna 50 days lah sebab dia less noise. Okay, so relative volume ni kalau kita tengok nanti dalam chart, relative volume ni benda yang lagi penting lah. So berdasarkan setiap counter-counters tu, kita nak tengok volume dia tu, relative volume tu berapa besar daripada kebiasaan dia. Contoh saham tu, average volume dia trade 500k. Tiba ada satu hari volume naik kan dalam 3 million. So kita tengok kat situ ada something lah. Ada something dekat counter tu. So yang penting adalah relative volume. So dia tak ada dia tak ada, kita panggil maksudnya ada nilai. Setiap volume tu ada 1 million ke 2 million, dia tak ada macam tu. So kita kena tengok based on counter tu masing-masing lah. Okay, so kita kena faham volume ni dia akan mendahului price. Okay, bila kita tengok volume ni dia dah start ada masuk dekat dalam base ataupun dekat sideway area, kita tahu lah sesuatu saham tu mungkin dia nak push. Okay, tapi kita sebagai trader, volume tu kita tahu sebagai warning sign. Maksudnya yang kita boleh tahu lah, okay, standby. Tapi dia punya confirmation, maksudnya confirmation untuk kita masuk adalah berdasarkan price action. Okay, berdasarkan price action. Maksudnya berdasarkan candle lah. Alright, so kita nampak volume masuk. Okay, kita nampak volume masuk lepas tu. Tapi kita kena tengok berdasarkan price action. Okay, so kita tengok chart. Okay, contoh counter apa lah? Yang best sikit. Okay. So contoh counter Genetec kan, biggest winner untuk 2021. Alright. So kita tengok dari segi volume ni. Volume ni kita jangan terlampau, maksudnya kita jangan terlampau over analyze sangat volume ni. Maksudnya kita nak tengok dia terlampau detail sangat lah. So saya punya style, saya tengok volume ni. Okay, bila contoh macam dia dalam keadaan sideways macam ni kan, kita nampak dekat sini moving average dia. Okay, kita nampak moving average dia rapat-rapat macam ni kan. So kita nampak moving average ni macam rapat-rapat macam ni. So dekat sini kita boleh tengok dia ada volume spike, nampak tak? Dekat sini dia nampak ada volume, kita nampak ada volume spike. Ada a few spike. So kita tahu dekat sini ada proses
Proses apa? Accumulation. So kita tahu dekat sini dah ada start big fine ni dah start membeli. Okay, bila big fine ni start membeli, so dia tahu tau, bila dia beli, dia tak boleh sorok. Volume ni dia tak boleh sorok. Bila dia buat transaction yang besar, volume ni dia tak boleh sorok. Tapi smart money ni dia pandai. Okay, bila bila volume ni dah start masuk, dia takkan push terus. So dekat sini kita nampak dia buat sideways. That's why yang paling penting adalah price action. So the confirmation macam mana kita nak tahu harga tu dah start nak gerak is menggunakan price lah. Okay, menggunakan price. So kita still kena tengok on technical level punya price. So dekat sini kita boleh nampak dia punya, dia start breakout dekat area sini. Nampak? Start breakout dekat 5 November. Okay. Lepas tu lupa nak mention. Okay, so untuk volume, saya tak gunakan volume biasa. So kalau volume biasa kita tengok volume. So volume biasa yang ni tau. Okay, so beza saya punya volume dengan volume biasa ni. Okay, so kalau you nak gunakan volume biasa ni pun boleh juga. Tak ada masalah pun. So just gunakan moving average, set 50 kalau nak tahu dia punya average volume kan. Okay, so set sini 50, MA length 50. Okay, lepas tu tick kat sini. Alright. Tick kat sini. Volume MA. So ni volume biasa. Alright. So dekat sini, contoh candle ni. Candle, ni tak nampak sangat volume dia. Okay, contoh candle ni lah. Okay, contoh candle 18 Januari 2021 ni. Genetech 18 Januari 2021. So kalau kita tengok volume, okay, kita tengok kat sini . Kalau kita tengok volume dia adalah 53 million kan. Maksudnya amount of share yang bertukar tangan pada hari itu adalah 53 million. Okay. Yang saya gunakan ni adalah volume yang saya gunakan ni adalah dollar volume. Okay, dollar volume. Dollar volume ni dia punya formula volume darab closing price. So kita nak tahu duit. Kita nak tahu duit yang masuk. So kat sini kita nampak 10 kan. Kita tengok kat tulisan biru ni . So yang biru tu nampak 10.7 million. Okay, 10.7 million. So maksudnya duit lah. Duit 10.7 million. So basically kita tahu lah bila 10.7 million sebenarnya bukan maksudnya bukan retailer lah yang masuk. Okay, 10.7 million. That's why saya suka guna dollar volume. Okay. So untuk relative volume pula, untuk relative volume, macam mana formula tadi? Volume bahagi dengan average volume. Average 50 day. So dekat sini saya dah ada set dah. You tengok kat belah kanan sekali ni. Okay, kat sini kita nampak 25 kali ganda. So kalau kita nak tahu breakout tu strong, selalunya dia akan 2 kali ganda lah. 2 kali ganda maksudnya volume hari tu 2 kali ganda average volume. Okay. Faham tak setakat tu? Setakat tu faham? So kita nak tengok relative volume. Okay. Setakat tu clear tak? Dollar volume, okay.
Okay, kalau kita tengok volume biasa ni, indikator yang dekat free indicator yang dekat TradingView ni, dia guna volume. Volume biasa. Maksudnya volume ni amount of share, maksudnya amount of saham yang bertukar tangan pada hari tu. Okay, tapi kalau dollar volume ni, saya tulis kat sini. Dollar volume, formula dia dollar volume sama dengan volume darab dengan closing price. Faham? So basically dekat sini kita bukan nampak volume tapi kita nampak duit. Maksudnya kita tahu lah duit tu berapa amount duit yang masuk. Dollar volume. Volume darab closing price. Faham tak? Yes, nilai transaction. So kita tahulah transaction dia. Okay, so kita tahu transaction dia pada hari tu, kalau kita tengok volume 53 million. Tapi kita tak tahu macam sebab dia problem dia, kenapa saya guna dollar volume, dia problem dia bila kita trade counter-counter, kita tengok counter-counter penny. Contoh kita tengok counter penny 80. Okay, so kalau you tengok volume 80 ni kan. Okay, kalau you tengok volume 80 ni, volume biasa kalau you tengok volume biasa, kita tengok kat sini. 111 million. Nampak kat sini? 111 million. Tapi kita tengok dari segi duit yang masuk adalah yang kat sini 6 million. Faham tak? So dia akan, bila kita guna volume biasa ni, dia akan problem dia dekat counter-counter yang murah ni. Sebab even retailer pun boleh beli amount yang banyak kan. Even retailer pun boleh beli, mungkin 1,000 boleh dapat, RM2,000 pun boleh dapat berapa lot kan. So dia problem dekat counter-counter yang murah macam ni lah. So senang untuk guna dollar volume. Okay, dollar volume ni dia ada guidelines dia lah kita nak guna. So first kali kalau boleh kita nak tengok average volume ni. Okay, kalau you guys tengok yang warna biru ni harga dia. Maksudnya apa, DNV, dollar volume. Okay, so warna merah ni adalah yang volume juga kan. So tengok yang belah kanan dia, yang sebelah dia. So itu adalah average volume. Okay, so average volume ni, average dollar volume, saya conteng kat sini sikit. Alright, so untuk guidelines, dollar volume. So kita nak tengok average volume dia. Above 200k. Ni average volume. Okay. Average volume. And then kalau kita nak masuk, contoh kita punya modal, contoh modal kita RM 10k. So kalau modal 10k tak apa. Maksudnya dia akan ambil 10% daripada average volume. Contoh 10k, you nak cari counter, average volume 100k pun dah okey dah. Sebab kita tak nak, kenapa kita kena tengok average dollar volume ni? Sebab kita tak nak stuck susah jual. Untuk orang yang modal kecil tak apa. Kalau you modal 2,000, 3,000 tak apa. Tapi nanti kalau bila account you dah besar, modal you dah banyak,
Modal you dah start 100,000 ke 80,000. Benda ni akan jadi problem. Okay, so kena tahu average volume ni, kalau boleh kita nak ambil daripada 10% daripada modal. Faham tak? So contoh average volume 100K. So kalau modal 10K okey tak? Guidelines dia lah. Modal 10K. Okey tak? Kalau average volume 100K, modal kita 10K, okey tak? So kalau average volume 100K, modal 10K, okey tak apa. Okey, boleh. Tapi kalau modal kita 80K, 80K susah kita nak jual. So kena tengok average volume. Okay, kalau kita ambil sebagai guidelines 10% lah. So that's why kalau yang modal besar kena cari yang average volume tinggi lah. Faham tak? So tu yang pentingnya average volume. Okay, so kalau dekat TradingView, okay, so kalau bila dekat TradingView, bila you stock screener ni, so you boleh set volume. Nampak kan TradingView kan? So dollar volume tu ni, volume darab price. Okay, volume darab price yang ni. Nampak? So you boleh set lah. TradingView ni best jugalah screener dia. Kira bagus jugalah. Kita tengok kat sini ada volume darab price. Alright, so next is volume ni. Okay, so saya tak terlampau, maksudnya terlampau over analysis sangat untuk volume. Sebab bagi saya yang lagi penting adalah price action ataupun candle. Okay, so volume ni saya betul-betul tengok dia dekat 3 tempat sahaja. Okay, volume ni saya akan tengok dia dekat 3 tempat sahaja. Okay, dekat mana kita nak tengok volume? 3 tempat penting untuk tengok volume. Okay, yang pertama kita nak tengok bila dia tengah buat base. Kita nak tengok banyak volume spike. Okay, yang kedua kita nak tengok bila dia breakout. Bila dia breakout, kita nak above 2 kali average volume. Okay, yang ketiga, bila price dah start naik, kita nak tengok bila price start naik dan turun lah. Bila price dah start naik dan turun, kita nak tengok bila dia start
ada sign of weakness. Okay, saya tengok dekat 3 tempat ni volume ni. So bila dia tengah buat base ataupun dia tengah sideways. Okay, so contoh saya lukis kat sini. Okay, so contoh bila dia tengah sideways kan, price bergerak macam ni. And then moving average pun rapat-rapat, kita boleh lukis horizontal line. And then dekat sini kita nampak ada volume spike. So kita tahu lah ada minat belian. Ada orang tengah accumulate share ni. So kita tahu ada orang berminat dengan saham ni. Alright. Ni first. Bila dia tengah buat base, kita nak tengok banyak volume spike. Spike ni maksudnya ada banyak big volume yang tertonjol keluar macam ni lah. Okay. And then bila dia breakout, kita nak tengok above 2 kali average volume. Okay. So bila kita ada price naik, and then dia start sideways, lepas tu kita boleh lukis dia punya trend line kan. Okay, kita boleh lukis trend line dia. Lepas tu dia start break. Dia break. Kat sini saya nak tengok volume dia. Volume dia 2 kali above average. So contoh average volume dia 500k, saya nak tengok at least 1 million lah. Bila dia breakout. Tapi dia breakout ni macam mana nak cakap ah? Okay, bila you selalu trade breakout nanti, okay, you akan encounter satu situation di mana bila dia breakout, volume ni tak above average lagi. Kalau you selalu trade breakout, nanti you akan perasan benda ni. Bila, okay, contoh you perasan macam ni price gerak, contoh masa tu pukul 11 lah. Okay, contoh pukul 11. Volume, price dah break tapi masa ni volume dia tak 2 kali ganda lagi. So you jangan rigid sangat tau untuk breakout ni. Macam mana you nak tahu yang benda ni boleh masuk adalah first kita tahu price action is priority. Okay, price ni adalah priority. Okay, tu first. The second is you tengok daripada sebelum punya volume, hari sebelum, kita panggil intraday volume lah. Okay, so contoh hari sebelum tu volume dalam 200k. Contoh dekat sini 200k. Contoh Okay, so masa hari breakout ni price dah gerak dah. Tapi volume dia tak masuk lagi. Mungkin ramai yang tak agak-agak lagi kan. So dekat situ dalam pukul 11 kita nampak volume tu mungkin dah dalam 150k. Dah nak hampir daripada volume semalam. Tapi kita tahu baru separuh hari. Trading day ada lagi lepas pukul 2.30 tu ada lagi kan. So dekat sini ada juga situation di mana saya beli je sebab price dah break. So bila petang tu baru volume masuk. Ada certain time you akan encounter this situation. Okay. So yang ni jangan terlampau rigid sangat. Yang nombor 2 ni jangan terlampau rigid. So nanti saya akan tunjukkan dalam chart. And then another option is kita boleh juga jadikan confirmation bila volume hari breakout ni dia mengatasi volume menjual dalam masa 3 hari sebelum. Kenapa 3 hari? Sebab saya backtest benda tu. Okay. So boleh juga tengok nanti. And then yang ketiga, bila price dah start naik dah turun, kita nak tengok bila ada sign of weakness. So bila price dah start naik kan, so kita kena tengok dia punya volume dia. Okay. So volume dia pun price naik, volume pun naik. Kita tahu dia punya momentum tengah strong sekarang. Tapi bila dia dah berkurang volume dia, okay, kita tahu yang price ni dah
kita tahu price ni dah start slow down. Tapi confirmation dia adalah dekat price action ataupun candle. Faham tak? Tapi kita dah tahu lah volume warning sign dia dekat volume ni. Kita tahu oh counter ni dah start ada weakness. Volume ni sebagai early sign. Confirmation dekat candlestick ataupun price action, price level. Okay, so saya tengok. Bagi contoh chart. Okay, so dekat sini kan, contoh dekat candle ni. Contoh counter 80 ni. So di dekat sini, kalau yang macam ni dia solid lah. Macam tak jadilah situation yang saya cakap kan. Ada certain time akan jadi situation macam tu. So dekat sini kita nampak dia break. Dekat sini kita boleh lukis micro resistance. Micro resistance ni maksudnya dia connect tiga height. Okay, so ni 1, ni 2, 3, 4. Okay, ni kita nampak dia ada breakout range. Kat sini dia ada range dia. Okay, kat sini kita nampak bila dia breakout this candle. Kita nampak bila dia breakout ni nampak volume dia berapa above average. Kita tengok kat belah kanan sekali. Berapa above average? Yang kat area kanan sekali. Check. 8.9. Okay, so above tu tengok. Very solid lah. Very solid breakout. 8 kali ganda. Above average volume. So kat sini kita nampak dia ada biasanya ni bila esok tu selalunya akan ada profit taking lah daripada day trader semua kan. Okay, so kita tengok next. Kat sini price naik. Price naik. Situation yang ketiga. Price naik, volume naik. So still okay tak? So still okay lah. Maksudnya apa ni? Saham ni still ada momentum. Okay, so kita tengok next. Okay, price naik. Volume pun naik. Okay, still okay. Kita relax dulu. Jangan kalut nak jual. Okay, lepas tu ataupun kita nak sell on strength pun boleh lah. Mungkin kita nak ambil half our position. So kita nak sell half boleh kat sini. Maksudnya kat sini kita tahu dia punya strength lah, sell on strength. Okay. So kat sini kita tahu dia dah start ada reduce momentum. Maksudnya dah start ada weakness. Tapi dari segi candle dia, kita nampak tak ada another bearish candle pun. Dia still hold above half of this candle. Morobozu candle ni dia still yang closing ni, candle kedua ni dia boleh closing still above half of this candle kan. Okay, so kita relax dulu. So kita tahu lah dekat sini dia still close above half. Okay, so kita tengok next. Price naik, volume pun naik. Okay, so kita relax lagi. So volume ni kita nak tahu dia punya momentum tu dah start slow down lah. So kita kena tengok lah dari segi bila dia dah start markup. So saya tengok 3 tempat. In the base, bila start breakout dan juga bila start naik. Bila dia start push. Okay, so kat sini kita dah nampak volume besar and then ada bearish candlestick kan. So kat sini kita dah tahu lah. Kat sini dia dah warning sign. And then dia close. Candle ni dah close below half of this Marubozu candle. So dekat sini kita nampak price naik. Tapi volume ni dia lagi rendah daripada sini. Faham tak? So kita nampak ada another weakness lah. Okay. Lepas tu dia jatuh. So kita nak tengok dia punya volume ni lah. Maksudnya dari segi in the base, bila time breakout, and then bila dia start naik.
So kita boleh tengok ada contoh lagi. KSSC. Okay. So bila kita tengok kat sini first. Alright, so dia breakout kat sini kita nampak 10.57 kali ganda. So breakout ni solid lah. Okay, kat ganda ni kan. So next kita tengok ada inside this candle, ada doji inside this candle. So kita tahu dekat sini, and then closing price dia still above half. So kita tahu kat sini maksudnya seller tak nak jual lah. Kat sini pun another small candle. So kita tahu seller semua tak nak jual. Semua still nak hold counter ni. Okay. And then price naik. Price dah start naik. Volume pun naik. Nampak? Volume pun naik. Okay, dekat sini price naik tapi volume menurun. Tapi kita kena tengok our confirmation dekat candle. Tapi volume ni adalah warning sign. Okay. So kita tengok next. Lepas tu naik, price naik lagi. Okay, volume turun lagi. So kita tahu. Kat sini dia ada divergence lah. Maksudnya price naik tapi volume menurun. So kat sini kita dah kena, maksudnya kena monitor closely sikit lah. Counter macam ni. Tapi kita tengok end up esok tu price naik, volume pun naik. So dia start naik balik. So kita relax dulu. Dekat sini kita nampak dia dah start menurun balik. And then kat sini kita nampak ada bearish pattern kan. Dia close below the half of this candle. So kat sini pun dia dah start low. So kalau kita nampak dari segi overall, maksudnya kita tengok daripada jauh sikit, kita nampak volume ni basically dia menurun lah. Price naik, volume menurun. So kat sini kita dah boleh, kalau boleh kita boleh take profit lah. So after that dia sideways and then jatuh. So kita kena tengok dari segi bila dia dah start naik tu, kita nak tengok dia punya, maksudnya price naik, volume menurun tu, kita kena hati-hati lah. Dia punya momentum dah start slowing down. Oh, okay, sorry. Alright, so kalau candle, ini saya coding. So kalau candle putih, basically is candle hijau lah. Candle putih ni candle hijau. So kalau candle hitam ni candle merah. Candle hijau ni adalah candle yang ada price change above 4% dan juga ada big volume above average. So basically candle hijau ni candle momentum candle lah. Candle yang ada big volume. So nanti boleh saya bagi coding dia. So hijau dengan putih tu dua-dua candle hijau lah. Kalau dekat trading view biasa. Okay, so kita tengok dari segi volume. So kalau price naik, volume naik. So kita tahu adalah strong uptrend. So kalau price menaik, volume menurun, kita tahu uptrend tu dah start melemah. And then kalau price menurun, volume naik. So kita tahu downtrend tu tengah still strong lah. So kalau kita tengok price tu dah turun, volume turun, kita tahu downtrend dah start melemah. Tapi jangan masuk terus. Selalu tunggu confirmation. Even pullback saya selalu tunggu confirmation, reversal candle ataupun upside lah. Upside candle. So dulu saya selalu buat silap. Saya ingat bila price dah turun, volume menurun, terus kita boleh beli. So saya tengok banyak kali saya loss masa mula-mula saya trade dulu. So saya tengok balik, oh rupanya volume ni ibaratkan dia punya analogi dia, volume ni ibaratkan macam lori tanker tau. So bila dia break, dia ambil masa untuk
dia berhenti. Oh, so sama juga dengan volume. So bila dia price dah start decline, volume pun decline. So kita tahu dia memerlukan masa untuk dia berhenti. So macam mana kita nak tahu confirmation? Always tunggu reversal candle. Kita tunggu first candle hijau. Walaupun kita masuk lambat sikit, at least ada confirmation yang price tu dah start ni balik lah, change balik lah. Okay, so contoh kita beli dekat area pullbacks. So kita nampak dekat sini dia dah start menurun kan. Dah start menurun. And then volume dia dah berkurang kan. Kita nampak kat sini very low volume. So kita beli, always tunggu this reversal candle. Nampak? Always tunggu this reversal candle. So kat sini kita boleh lukis dia punya micro resistance dia. Saya suka lukis lah range. Dekat near moving average ni saya suka lukis range. So mungkin ambil kat sini. Lebih kurang lah. So kat sini kita tahu tempat pivot lah. Maksudnya pivot ni tempat kita take action. Untuk lebih je daripada price ni, aku ambil trade tu. So saya suka lukis range near moving average ni lah. Faham tak? Instead of saya lukis tempat-tempat yang very obvious macam ni kan. So saya suka lukis dekat sini lah. Range near moving average. So kat sini maksudnya sebelum dia price breakout ni, kita nampak kat area sini pun dia dah ada yang kita boleh lukis range dia. Alright, so far clear tak pasal volume? So kita ingat balik, recap balik 3 tempat yang kita kena tengok. Okay, bila dia tengah buat base, kita nak tengok volume spike. And then bila breakout, kita nak tengok above average volume. And then ada certain times yang situation yang macam tu kita kena tengok dari segi maksudnya volume intraday, mungkin dia dah boleh melebihi volume semalam walaupun baru pukul 11, ada 4 jam lagi trading hours. So kita boleh tengok and then price dia dah start break. Lepas tu bila dia start naik dan turun, kita nak tengok sign of weakness dia. Okay, and then last kali saya nak tunjukkan yang warna hijau, titik-titik hijau ni. So benda ni saya belajar daripada buku Trade Like an Ordinary Disciple. So dia punya penulis dia adalah orang yang jadi money manager dekat William O'Neill punya company. So dia buat method volume pocket pivot ni masa tahun 2015. Masa tu market very sideways, choppy, and then breakout banyak tak jadi. Okay, big base breakout banyak tak jadi. So dia buat satu method di mana kita nampak kita guna volume pocket pivot. Okay, volume pocket pivot ni dia kena ada confirmation daripada price juga. Dalam masa yang sama dia tengok volume dekat sini. So saya dah buat coding ni, saya buat titik-titik hijau ni. Okay, so dalam buku tu dia mention dia gunakan 10 hari. Tapi bila saya backtest, saya nampak macam tak tahulah, mungkin atas masing-masing kan. So bila saya backtest tu, saya nampak tak berapa jadi, saya tukar kepada 3 hari. So macam mana volume pocket pivot ni, dia punya confirmation is first kali kita kena tengok dari segi dia punya price lah. Dia kena break level micro resistance ni. Okay, kita tengok micro resistance dia, kita nampak kat candle ni nampak. Dia start break kan. Tapi kalau kita tengok volume biasa, dia tak besar sangat kan. Dia price dah break. Okay, faham tak? Price dah break. Tapi kita nampak volume ni tak besar sangat. Betul tak?
11 Jun 2021 counter KSSC. So kita jom try reverse. So kat sini kita nampak price dah break. Tapi volume dia tak very obvious sangat. So volume pocket pivot ni, dia punya konsep dia, kalau dalam buku tu dia cakap pasal 10 hari. Maksudnya kita guna hari ni volume membeli, dia kena overtake ataupun melebihi volume menjual dalam masa 10 hari sebelum. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so dalam masa 10 hari ni, kita nampak volume yang paling besar adalah kat sini kan. Okay, so dia kena overtake volume ni. Tu dalam buku. Dalam buku dia cakap 10 hari. So bila saya try in real market, saya nampak saya gunakan 3 hari. Okay, so kenapa 3 hari? Saya just try and error. So saya try and error. So kalau kita nampak kat sini 1, 2, 3. Maksudnya dia lebih pada volume ni. So kat sini kita dah masuk early entry daripada breakout yang obvious. Esok tu nampak dia naik. So itu adalah konsep volume pocket pivot. So you boleh baca you kalau ada yang rajin kan boleh baca buku tu. Buku tu ditulis straight like an O'Neill disciple. Ni tajuk buku tu. Lagi satu buku dia apa nama? Cockpit. Sekejap. Gil Morales. Sekejap. So ni buku dia. Dua ni. So boleh baca lah. Kalau nak baca lebih pasal volume pocket pivot. Dia drop. Baca yang merah ni lah lagi better. Saya beli yang warna kuning ni. So boleh baca yang merah ni. Merah ni lagi banyak dia explain. Tapi buku ni quite mahal lah. Quite mahal lah. Memang mahal. Okay, so clear tak pasal volume? So nanti you boleh tengok you study chat. So boleh tengok nanti. Okay, so next is kita masuk. So tadi kita dah sentuh pasal stage analysis siang tadi kan. Okay, next kita kena tahu multi time frame analysis. Okay, so multi time frame analysis ni penting lah. So ibarat kalau you tengok daripada view, okay, daripada forest, daripada hutan kepada pokok, and then tengok pada ranting. Maksudnya daripada view yang lebih besar kita tengok, lepas tu kita zoom, kita tengok sampai kita nak entry. Okay, so cara saya gunakan multi time frame analysis. So kalau saya akan tengok monthly dan weekly untuk saya nak tengok overall picture. Maksudnya overall counters tu punya dari segi dia punya behavior. Ataupun dari segi kita nak tengok resistance dia ada banyak ke tak. Counter ni jenis very nice ke dia punya pattern dia. So saya akan tengok dari segi monthly dan weekly. Okay, so daily lebih kepada the main time frame kita. As a swing trader, daily ni benda yang paling main lah. Maksudnya dekat sini kita nak buat analisis, kita nak screening, kita nak manage our trade. So mostly kita gunakan daily. Okay, so 1 hour saya akan gunakan sama macam saya pandang daily. Maksudnya dari segi penggunaan moving average. Tapi hourly ni saya akan gunakan untuk timing my entry. Okay, so 5 minute ni saya sangat jarang gunakan.
So 5 minit ni kita akan gunakan bila ada gap, bila ada earnings ataupun catalyst yang macam ada gap semualah, ada earning gaps. So baru saya akan gunakan 5 minutes. So the main is weekly, daily, hourly. Okay, weekly, daily, hourly. Okay, so kita try tengok dekat chart. Okay, so macam mana kita nak tahu sesuatu saham tu dia boleh naik walaupun counter tu, walaupun market tengah teruk. So macam mana kita nak tahu dia okay? So saya bagi dua comparison lah. Sekejap. Okay, first belah kiri ni kita tengok weekly . Kita tengok weekly. Ni weekly, Angkom. So dekat sini. Baik. Contoh counter apa? Boleh bagi contoh tak? Counters. Yang belah kanan. Kita nak compare antara dua ni. YBS pertama. YBS. Angkom LB. Okay, Angkom LB. Okay, ni weekly . Okay, kita tengok daily. Okay, kita tengok daily. Ya, ni daily memang sekejap, tak boleh contoh. Sekejap. Apa yang counter yang ni? Stage 2. Eco pun tak boleh juga. Apa lah? Sekejap saya tengah fikir. Go first. Apa tadi tali luar? Tali luar. Tak nampak sangat dia punya. Sekejap saya try cari ya. Amlet Safi Sengko CWG kot. Tak nampak. Apa lah? USB drop. Ya okay. EcoVest lah. Nice. Okay, so kalau kita tengok daily untuk kedua-dua counter ni, okay, dua-dua stage 2 kan. Okay, so kita tengok dua-dua daily stage 2. Maksudnya dia dah break MA200. Betul tak? Dekat Angkom daily sorry. Okay, Angkom daily stage 2. Dekat EcoVest pun daily stage 2. Okay, so bila kita tengok weekly. Okay, so bila kita tengok weekly dekat EcoVest belah kanan, kita tengok weekly dekat Angkom. Okay, so dekat weekly yang mana uptrend? You guys nampak ah, yang mana uptrend weekly? Yes. So kita punya priority, kita nak utamakan counter yang uptrend even dekat longer time frame. Dekat weekly. So that's why Angkom ni, kalau kita tengok dia punya masa hari tu market correction banyak kan. Tapi dia steady . Sebab apa?
Sebab monthly dia pun uptrend. Dia tak ada resistance tau. Monthly uptrend, weekly uptrend, daily pun uptrend. So it's a perfect chart lah. Clean and simple, clean chart kan. So tapi kalau you tengok Ecovest tadi, okay, Ecovest daily kita nampak dah baru break. Dah baru break MA200. Okay, so kita tahu stage 2. Tapi kita tengok weekly still downtrend. Kita tengok monthly, lagi tak ada apa, sideways. So itu cara kita nak pilih counter. Kita tak perlu nak trade semua counter dekat yang break MA200, kita nak tibai kan. So kita cari counter-counter yang uptrend even dekat longer time frame. Tu penting yang multi time frame analysis. Okay. So bila you screen, contoh you start screen. Okay, so screen guna daily. Okay, screen guna daily. So tengok weekly dia. Okay, so Woodland nampak dia tak banyak resistance. Zoom out sikit. That's why dia naik tu best lah. Dia tak banyak resistance. So Ajia, kita tengok weekly. Weekly pun uptrend. Alright. Puskapi pun dah start uptrend. So kalau kita tengok the biggest movers ataupun momentum stocks, selalunya dia uptrend even in the weekly trend lah. Bonia pun baru start break. Baru start break ni kan. MA200 untuk weekly. So kalau boleh, as yang baru-baru, fokus dekat counter yang dekat uptrend pun weekly. Dekat weekly pun uptrend. So kita fokus dekat counter-counter macam ni. So bila kita dah tengok weekly cantik, daily okay. So bila kita nak timing our entry, kita tengok hourly lah. So bila kita nak timing kita punya entry, kita boleh tengok hourly. Alright. So itu adalah multi time frame analysis. So dekat sini kita dah start beli lah. Faham tak? Dekat area sini. So dekat candle 21 Januari pukul 10. So pukul 10 kat area sini baru. Faham tak? So hourly kita nak tengok timing. So 5 minute ni kita nak tengok kat mana? 5 minutes ni kita nak tengok bila dia berlakunya gaps. Okay, so bila ada contoh-contoh gaps, the perfect gap is bila dia ada good fundamental. Okay, so gap ni dia tengok. Kalau contoh dia gap sebab earning dia bagus. Kita nampak kat sini dia ada increasing earnings dari segi revenue, net profit dan EPS dia. Kita nampak revenue dia meningkat daripada 152 million ke 188 million. Net profit dia 14 million ke 26 million. So kita tahu yang gaps ni sebabkan oleh earnings. So kat sini nampak ada warna huruf E ni kan. So kita tahu sebab earnings. So kita tahu benda ni adalah the highest probability punya trade. Okay. Gaps on earnings ni adalah the highest probability trade. Trade yang you boleh profit lah. Okay, so kalau you masuk kat sini, kalau you tengok daily, contoh dekat sini kan, dia ada gaps. So kalau you nak agak-agak macam ni, timing you nak masuk, susah lah. So bila ada gaps macam ni, baru saya akan gunakan 5 minute charts. Okay, so dekat mana kita nak tadah? Kita nak tadah dia dekat sini lah. Dekat area MA20, dekat 5 minutes bila ada gaps. So itu je saya gunakan 5 minutes. So kita tadah dekat area sini. So kalau dalam daily, dekat area situ lah. Nampak tak? Multi time frame analysis.
weekly, daily, hourly, 5 minutes bila ada gaps. So kalau kita masuk dekat area MA20, EMA21 dekat 5 minutes tu, nampak? Kita boleh dapat lah 30%. Okay, clear tak? Pasal multi-time frame analysis. IPO. Contoh counter baru Counter apa contoh? Attach. Attach. Attach boleh guna hourly. Boleh guna hourly. So kita boleh beli dekat mana? Kat area sini ya. Untuk IPO kita boleh guna hourly. Hourly chart. Kat sini pun ada breakout. Nampak tak? Attach ni cantik. And then macam mana kita nak tahu sesuatu IPO tu bagus? Ini saya tak ingat saya baca kat mana. IPO tu bagus bila first of IPO day tu price tak pernah jejak below low candle tu. So basically tu cara kita nak tahu sesuatu company tu bagus lah. So Attach ni is I think a really good company without looking at fundamental. Bila kita tengok IPO dia macam ni, kita tahu lah company ni bagus on technical. Okay, so mungkin kita boleh rest kejap. Dalam 10.37 kita sambung, boleh? 10.37 kita sambung. Okay, so next kita akan sambung type of trading setup and then screening. Tengok counter, okay. Kita rehat dalam 10 minit. 10.37.
Alright. Okay, dah boleh start lah. Okay, so kita sambung. Okay, so next is type of trading setup. Okay, so trading setup ni benda yang kita gunakan, maksudnya macam mana kita nak increase probability untuk kita profit adalah dengan adanya trading setup lah. Tapi trading setup ni benda yang maksudnya dari segi probability kan. So still ada possibility untuk tak jadi lah. So yang ni saya try ringkaskan. Ada 7 trading setup. Tapi kalau kita tengok balik dari segi dia punya apa? Dia punya fundament, dia punya basic dia adalah dia derive daripada pullback ataupun breakout. So dia derive daripada dua benda ni, breakout ataupun pullback. So pullback ke mana? Pullback ke mana? Dia akan pullback kepada area of value. So contoh, sekejap. Sekejap. Okay, so macam mana kita nak develop trading setup? How to develop trading setup? Okay, so kat sini kita nampak ada pullback ataupun breakout. Okay, so lagi satu tempat macam mana kita nak develop, kita kena tahu ada area of value. So area of value ni maksudnya support and resistance yang kita belajar pagi tadi lah. 5 support resistance tu. So first is horizontal. SNR, support and resistance kan. Horizontal. Yang kedua, dynamic support resistance. EMA 8. EMA 21. MA 50. MA 200. So yang ketiga, apa? Sekejap. Horizontal, dynamic, trend line. Yes, trend line. Yang keempat, gaps. Yang kelima, channel. Okay. So macam mana kita nak develop trading setup? Senang So kalau orang ajar trading setup macam banyak sangat trading setup kan. So you pilih macam ni, you gabungkan. Pullback kepada horizontal support and resistance. Pullback kepada dynamic support and resistance. Pullback kepada trend line. Pullback kepada gaps. Pullback kepada channel. Ataupun kalau nak beli breakout, breakout horizontal support and resistance. Okay, breakout dynamic support and resistance. Breakout trend line. Breakout gaps. Breakout channel. Faham tak? So itu cara kita nak develop trading setup secara asas. Pullback atau breakout kepada 5 area of value yang kita belajar pagi tadi. Okay, so kita tengok contoh. Contoh kita tengok cash.
Okey, kat sini cash. Okey, kat sini cash. Kita nampak kita boleh draw horizontal support and resistance kan? Nampak tak? Kat sini dia start. Kat sini ada touch 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 dia break. So after 3 to 4 touch tu kena start monitor. Okay, so kita nampak kat sini dia boleh dia boleh breakout. Dia breakout kan? Okay, so kalau kita nak masuk sebelum breakout, kita nak beli pullback sebelum breakout pun boleh. Kita nak beli pullback dekat MA20, MA21. So dekat area sini pun kita boleh beli. Okay, so kita terlepas dekat sini. Kita tunggu breakout. Kat sini ada entry. Nampak? So kita tak perlu nak kejar price. Okay, kita akan always ada opportunity untuk masuk. Okay, so kat sini kita nampak ada pullback dekat MA8. Betul tak? So sini ada lagi, ini ada entry. Okay, kat sini kita nampak ada breakout. Kat sini pun ada entry lagi. Okay, kat sini ada pullback. Pullback kepada MA21. So bila pullback ni you kena hati-hati sikit. Pullback ni you jangan beli on the way jatuh. You kena beli masa dia sideways, dia dah start ada candle hijau macam ni, ada candle kecil-kecil, and then dia tak ada candle besar, maksudnya merah. Candle hitam ni lah. Candle hitam ni dia tak ada, maksudnya negatif 10% ke. So kalau boleh kita nak less than 5% punya candle lah. And then bila pullback ni kena hati-hati, kita nak beli dekat yang sideways ataupun yang dia menaik. Kita tak nak beli yang on the way dia turun macam ni. So kalau tak sure, boleh gunakan breakout micro resistance. So somewhere around here. So kat sini pun ada entry lagi. So perlu tak nak kejar price? Nampak? Ada berapa banyak opportunity bila kita terlepas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Daripada kita derive basic tadi, pullback ataupun breakout kepada area of value. So kita dapat banyak opportunity bila kita terlepas suatu saham tu. Okay, so sell guide saya akan ajar untuk esok. Sell guide saya masuk esok. Macam mana nak kenal pullback? So pullback ni dia bila price dah naik. Okay, bila price dah start naik, ni pullback lah. Ni lah. Okay. So bila price start naik, dia sama ada sideways ataupun dia menurun. Dia dua je pullback ni. Sama ada dia naik macam ni, dia consolidate melentang macam ni. Okey, ni yang pertama. Ataupun yang kedua, dia menaik and then dia pullback. Macam ni. So case ni boleh tengok. Ini yang pertama, dia ada dua jenis bila price markup ni. Bila dia pullback. So yang kedua yang ni. Sama ada, so pullback yang ni lah. Ini kita panggil consolidation lah. Faham tak? So nak TP sell guide saya akan ajar esok. Tapi sell guide ni dia tak boleh, maksudnya kita nak jual dekat exact top tu memang very impossible lah.
Tapi at least boleh maximize lah your profit potential. So esok saya akan ajar sell guide lah. Alright, so seterusnya kita nak belajar screening. Okay, so screening benda yang penting lah sebab screening ni first, maksudnya sebelum kita nak trade ataupun ni kita nak cari counter yang berkualiti kan. Okay, so screening saya gunakan dua. Okay. First kali dekat sini, you tahu kan, you boleh set column. Okay, kat sini you boleh set column. Yang titik 3 belah kanan ni, you boleh set column. So saya masukkan last price. So bila you dah set column, contohlah you tambah 1 month low ke 1 month high ke. Okay, so you tambahlah apa-apa contoh you nak. Tak kisahlah, nanti you search lah kat sini. Contoh, lepas tu you nak save, you tekan kat sini, column set. And then save column as. Contoh. Nazmi Afiq 2. Contoh. So kalau you nak yang asal balik. So column set tu dekat sini ada titik 3 ni. So you nak tambah apa-apa. And then set column. Column set, save column as. Nazmi Afiq ni. Alright. So saya masukkan last price. Change from opens. Lepas tu saya masukkan monthly performance, 3 months, 6 months. Volume direct price, relative volume. So weekly dengan yearly saya gunakan sini. So stage 2 kita macam mana kita nak screen. So kita tak perlu dah nak tengok satu-satu. Kita just, maksudnya kita perlu tengok satu-satu. Tapi kita tahu yang screener kita ni semua masuk dalam stage 2. Okay, so dia punya kriteria dia, first kali symbol type saya letak common stock, last price saya letak above 30%. So ikut atas you lah, kalau you nak buat above 10% pun boleh. Kan? Kalau you nak buat above 10% pun boleh. Tapi saya buat 30%. Lepas tu simple moving average 200 below last. Average volume 30 day saya letak 20k sebab saya tak nak ada counter-counter yang bentuk sikat-sikat macam tu kan. Lepas tu simple moving average 50 below last. So saya gunakan 5 ni lah. Okay, tu screener yang first. Dapat tak 5 kriteria ni? Okay, 5 kriteria ni. So itu adalah screening first. Saya gunakan 2 screener. Saya namakan S2. So yang lagi satu yang saya akan gunakan adalah 3 months. Okay, 3 months ni saya tambah lagi satu. Untuk screen counter stage 2. Untuk screen counter yang above MA50 dan MA200. Counter stage 2 yang kita belajar kan, counter-counter uptrend. So kita nak screen counter yang uptrend lah. Yang first ni. Dapat tak? Yang tadi kita set column. Amin dapat tak? Amin. Yang ni kita nak set stage 2 counter. Counter yang uptrend. Alright. So yang kedua, saya buat 3 months strongest. So that's why saya tambah kolom ni. Okay. So dalam bursa. Alright. Dalam bursa. Ada dalam kita ambil plus minus lah. Plus minus dalam 1000. Lepas tu saya akan ambil top 4%. Top 4% maksudnya dalam 40 lah. Okay, so kat sini saya tambah 3 months performance.
Saya tambah. Saya main dekat area sini, 3 month performance ni, saya nak pastikan dapat dalam 40 saham. So mungkin dekat sini 15. Okey, so dapat 34. Mungkin kita ambil 12. Okey, nice. 12 dapat 39. Nampak tak? Okey, lepas tu kita save. Save screen as. Nampak dekat sini dapat 39. Lepas tu column ni kita boleh sort dia. Kita tekan dia sekali. Dia akan pastikan daripada atas ke bawah. Okay, dapat tak guys? Clear tak? Saya takut terlepas. So yang ni kita boleh sort. So saya sort daripada atas ke bawah. Okay. Apa reason saya sort benda ni? Sebab saya nak tengok momentum stocks. Sebab daripada konsep dia, okay, so you kena faham Dulu saya ingat sesuatu saham tu untuk dia naik, saya ingat sebab kena ada big base. Okay, dulu saya ingat nampak ni tak? Yes, 3 months performance tu kiranya price change. Contoh hari ni berapa hari bulan? 22 hari bulan 1 kan? So dia akan ambil daripada closing price bulan 9 apa? 10, 11, 12, 1. Daripada 22 hari bulan 10 lah. Faham tak? So dia akan ambil percentage daripada closing price 22 hari bulan 10. Okay, so dulu saya ingat suatu saham tu bila dia nak push, dia kena ada big base. Maksudnya saya selalu cari counter-counter yang ada big base. Tapi saya tengok kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. So saya pun study. Saya tengok kebanyakan 2021. Okay. So bila sort by momentum, kita nak sort daripada yang paling banyak increase sebab kena tahu konsep dia panggil first leg higher concept. Okay, so first leg higher concept ni dia cakap the bigger the first leg, second leg pun akan lebih kurang. So contoh, okay, so price dah naik. Macam kita cakap tadi, kita nak cari yang ada price naik dalam masa time frame 3 bulan. So you boleh buat lah sama ada 1 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan. Okay, you boleh set. Tapi saya punya favorite saya guna 3 bulan. Okay, so kat sini kita nampak dia ada kenaikan. Lepas tu dekat sini dia dah start, price dah start, moving average dah start cash kan. So kat sini kita nampak dia ada base. Dia ada bentuk continuous pattern macam ni. So kita boleh draw trend line kan. Okay, so saya nak cari setup yang macam ni. So dengan guna screening tu saya nak mencari setup yang macam ni. So you kena faham first leg higher punya konsep ni. Okay, so first leg higher konsep, macam mana you nak tahu yang ni boleh berapa persen tinggi? You kena tengok kat area sini lah. So kalau dekat sini dalam 10% je, you tak boleh expect dekat sini dia boleh naik 70%, 80% lah. Tapi kalau kat sini you boleh dia boleh naik dalam 60%. So you tahu kat sini dia boleh naik around tu juga. So that's why kita sort by momentum. Faham tak? Kenapa reason saya buat screening tu? So you boleh tengok counter-counter yang buat kenaikan 2021 kan, Hong Seng. Okay, so Hong Seng. Kita tengok Hong Seng kat sini dia naik berapa persen? 122%. Dekat sini dia naik berapa persen?
600%. Dekat sini dia naik berapa persen? Around tu juga. So kalau dekat sini dia naik 10%, 15%, you tak boleh expect dia akan naik 100% lah. Itu konsep first leg higher. That's why kita sort. Macam mana kita nak sort ni? So kita gunakan 3-month screener. So Woodland ni that's why saya masa hari tu saya tengok kat Aries ni. Sebab dekat sini pun dia dah naik banyak. 52%. Ajia. Dekat sini naik berapa persen? 51%. Dekat sini naik berapa persen? Nampak? 41%. Lebih kurang. Kuskapi. So even market teruk pun kita at least boleh still ada yang make money lah. Kat sini dalam 35%. So mungkin kenaikan dia akan lebih kurang macam tu lah. 40% something lah. So Bonia. So Bonia dekat sini berapa persen dah? 41%. So tunggu lah sideways. Mungkin the second time so nice lah. Shinhin. Tengok kat sini berapa persen? 60%. Kat sini? Oh, jadi kurang lah. 40 something. Instead of kita tengok counter apa yang tak banyak sangat naik. Bukan well apa ni. Kita tengok well call lah kot. So well call nampak. Dekat sini dia naik berapa persen? 12%. So kat sini memang you tak boleh expect lebih lah. Dia akan naik dalam 60 something je lah. Faham tak? Kenapa kita kena sort by ni? Tapi you kena tengok dari segi dia punya base dia pula. Okay? You tak nak masuk yang terlampau dah jauh sangat. Faham tak? Macam saya ajar pagi tadi lah, kita nak fokus dekat first ataupun second continuous pattern. Tengok filter strongest. Okay, filter strongest. Saya tambah ni 3-month performance. Yang S2 tadi tambah 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni saya tambah 3 months performance. And then sini saya adjust. Okay, saya adjust above berapa persen ni saya adjust sampai dapat 40. Dapat tak? $12 ni saya adjust. Ini saya adjust 12%. Sebab saya nak pastikan dapat kat sini dalam 40. Kat sini saya nak dapatkan dalam 40. So saya sort by daripada yang tinggi ke rendah. So kita fokus dekat saham-saham yang 40 ni je lah. Ataupun kalau you malas sangat kan, you buatlah 15 je. Contoh 20. You buat 20. So keluar 28 je. You buat 25. Keluar 24 je. Tapi at least kita tahu kita masuk dekat counter-counter yang tengah in momentum, tengah ada play. HSL, kita nampak dekat sini dia ada buat kenaikan. Lepas tu kat sini price dah start, dah moving average dah start cash balik kan. So kita fokus dekat counter-counter macam ni lah. Tu cara kita nak grow small account kan. Kalau kita masuk dekat random stocks
kita nampak breakout, kita beli kat sini, kejap kita beli kat support sini, memang susah lah. So kalau boleh kita fokus. Kita fokus dekat counter yang memang tengah in play. Echo first. Nampak? Dia dah start ada naik. Kat sini dia dah start nak form base. Moving average pun dah cash. So you just monitor lah. Jangan macam sekarang ni you tak tahu lagi apa dia punya movement. So just monitor. Mungkin dia akan buat kat sini ke kan. Kat base. Alright, so bila dekat base ni, saya akan selalu tunggu dekat base, saya akan selalu tunggu benda apa? Saya akan selalu tunggu shakeout ataupun fake breakout. Dekat situ saya tahu yang breakout, the next breakout akan jadi. Selalunya saya akan tunggu shakeout ataupun breakout. Saya akan tunggu benda ni. Bila dia dah buat base, saya akan tunggu benda ni. Ni shakeout, maksudnya dia shake. Orang kat sini akan letak stop loss kat sini kan. Dia kasi jatuh, lepas tu dia naik balik, baru dia push. So dalam base saya suka tunggu untuk ada dua benda ni lah. Kat sini pun ada benda ni. Ada benda ni, nampak? Saya akan tunggu benda tu bila base dah form. Okay, so next is okay, so untuk screening, and then yang ni you boleh tengok balik lah nanti. You boleh tengok slide balik. Tapi basically yang macam saya ajar cara pilih counter semua kan. So ini you boleh tengok balik lah. Tapi style saya punya proses, bila saya dah jumpa counter yang saya nampak nice. Okay, so bila saya dah jumpa counter yang nice kan, saya akan tengok ni. Saya akan buka eye saham ni. Nampak tak? Sekejap, nampak buka eye saham tak? Dah nampak? Okay, so bila saya dah jumpa kan, contoh saya screen tadi. Okay, saya jumpa dia dah ada kenaikan, lepas tu dia ada base. Apa yang saya tengok, penambahan untuk saya nak hold counter tu. Okay, so saya tengok profile ni, dekat eye saham ni. You tekan dekat eye saham ni, tak kisahlah counter apa pun. Theta ke apa kan. Contoh you dah screen, lepas tu nampak nice kan. Okay, lepas tu you buka profile ni. Okay, you buka profile. You tengok number of share ni. Okay, number of share ni, kalau boleh kita nak less than 1 billion. Lagi bagus, less than 500 million. So kita nak counter-counter yang ringan. Kalau boleh kita nak less than 500 million. Kalau tak boleh dapat 500 million, less than 1 billion pun okay. Number of share ni. And then kita nak tengok, mungkin boleh as a, kita punya conviction untuk hold adalah dia ada shareholder yang maksudnya big fund lah. Lepas tu you boleh baca sikit-sikit dari segi dia punya business. Okay. And then kalau you nak untuk penambahan, so kalau you nak penambahan, nak tengok dari segi fundamental, boleh buka Malay Stock Biz. Contoh tadi tengok Woodland kan. So dekat sini kita boleh tengok dia ada share requirement.
Acquirement je you tengok. Kalau yang jual you tak payah tengok. You tengok share acquirement saja. Dekat sini pun boleh tengok number of share dia. So 40 million. So counter ni memang ringan lah. Less than 500 million kan. Lepas tu dekat sini kita boleh tengok dia punya quarterly report. So kita nak tengok increasing net profit, EPS, revenue, net profit, EPS. Kita nak tengok benda tu. And then bila kat QOQ ni kita tekan dekat hijau tu, so kita nak tengok dia ada increasing lah. And then kita nak tengok dia ada increasing 1, 2, 3. So kalau tengok Woodland ni dari segi fundamental dia tak berapa nice lah. So dia lebih kepada counter yang boleh hold sekejap saja. Tapi kalau kita tengok contoh counter Angkom. So kita tengok counter Angkom, kat sini ada banyak share acquirement. Lepas tu kita tengok number of share dia less than 500 million. Lepas tu kita tengok dia punya revenue. Revenue dia ada peningkatan. Nampak? Yang lagi penting you tengok net profit dan EPS. Okay, kat sini kita nampak ada peningkatan daripada 7,611 kepada 9,000 kepada 12. So 1, 2, 3 macam ni. Maksudnya 2 kuarter lah. 2 kuarter macam ni nice lah. Dia start naik, kat sini naik, kat sini naik. Lepas tu kat sini pun ada increasing kan. Faham tak? Itu cara saya nak ada conviction lah untuk hold lama sikit. So saya tambah sikit little bit fundamental. And then tengok number of share, tengok company tu apa. Alright, so nanti yang tu boleh tengok balik lah. You boleh baca slide nanti saya dekat dalam group pun saya dah ada share slide sebelum ni. Okay, yang 20 ni kan. So you boleh tengok lah. Dia tak semestinya kena ada 20-20. Memang impossible lah nak ada 20-20. Tapi kalau boleh kita nak tengok ada benda-benda ni lah. Sebanyak mungkin. Okay. So nanti you boleh study untuk tengok view list ni. And then last kali topik untuk hari ni adalah kita kena ada 4 type of stop loss. Ataupun sekarang dah pukul 11.10 Okay, kita sambung esok lah kot 4 type of stop loss ni. Sebab dia macam related dengan self guide ni. So 20 guideline selection ni. So kalau boleh kita nak ada stage 2 dalam daily dengan weekly. Ada smooth and clean chart. Lepas tu dia ada longer term test. Ada test MA50. Dia ada pullback MA50. Ada sign of accumulation, volume spike, breakout. Lepas tu dekat base ni kita nampak ada fake breakout. Lepas tu test resistance few time after 3 to 4 test. So kena tengok lah semua benda ni. So 4 type of stop loss ni saya akan sambung esok lah sebab dia macam related dengan sell guide ni. Sekarang pun dah pukul 11.10. Alright. So far okay tak? Clear tak? Clear Okay, so esok kita sambung pukul 9.30. Ada 2 lagi session kita sambung. And then malam kita ada Q&A ataupun kita nak review counter-counters kan. So boleh tanya, kita buat dalam 1 hour ataupun 2 hour session. Okay, so sekarang pun dah pukul 11. You guys pun daripada pagi kan. So boleh rest lah untuk kita sambung esok. Alright, thank you so much. Thank you so much. Saya harap dapat faham lah a few flow. So fokus untuk kita ada good process kan. Alright, thank you so much. Assalamualaikum. Good night.